Okey murid-murid, hari ini kita sambung pelajaran yang ketiga iaitu syahadah daripada pengucapan sehingga penghayatan. Jadi murid-murid, apa yang kita nak belajar pelajaran 3 ni daripada muka surat 25 hingga muka surat 35. Okey, sekarang kita lihat muka surat 25 iaitu ada beberapa soalan yang awak kena tahu ya. Isi-isi penting antaranya ialah apakah yang dimaksudkan dengan syahadah? Ya. Yang kedua, ada berapa ucapan kalimah syahadah? Yang ketiga, isi pentingnya, apakah yang terkandung di sebalik ucapan syahadah itu? Dan apakah sebab-sebab syahadah amat penting dalam kehidupan umat Islam? Itu isi muka surat 25 ya. Jadi murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan syahadah? Yang dimaksudkan dengan syahadah ialah ucapan penyaksian terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala, dan ucapan penyaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada berapa ucapan kalimah syahadah murid-murid? Iaitu ada 2. Yang pertama, syahadah kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, kepada Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dia ucapan 2 kalimah syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, kita sambung lagi. Apakah yang terkandung di sebalik ucapan syahadah itu? Yang pertama, menentukan garis pemisah antara Islam dan jahiliyah. Yang kedua, menentukan antara iman dan kufur. Yang ketiga, menentukan antara Islam dan bukan Islam. Yang keempat, membezakan antara masyarakat yang mengabdikan diri kepada Allah dengan masyarakat yang mengabdikan kepada taghut. Taghut ni apa dia murid-murid? Taghut ni adalah masyarakat yang menyembah selain daripada Allah, menyembah berhala, menyembah bulan bintang. Tu ya. Yang kelima, membezakan antara masyarakat yang berpegang dengan akidah tauhid dengan masyarakat yang berpegang kepada kepercayaan syirik. Tu dia. Okey, kita sambung lagi. Apakah sebab-sebabnya syahadah amat penting dalam kehidupan umat Islam? Kenapa penting syahadah ni dalam umat Islam? Yang pertama, syahadah menjadi asas dalam rukun Islam. Tengok rukun Islam yang pertama sekali dah ucapannya mengucap 2 kalimah syahadah. Itu dia. Yang kedua, syahadah menjadi asas dalam rukun iman, percaya kepada Allah. Itu dia. Yang ketiga, syahadah menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat, individu, keluarga dan ummah. Setiap individu yang nak berjaya mesti dia berlandaskan dengan syahadah. Setiap masyarakat yang nak berjaya, umat nak berjaya mesti dilandaskan dengan syahadah. Maknanya tanpa syahadah hidup kita ni tidak akan bermakna. Okey, faham ya murid-murid ya? Okey, sila lihat muka surat 26. Okey, dalam Al-Quran terdapat beberapa contoh kalimah syahadah yang berkaitan. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa contoh kalimah yang berkaitan dengan syahadah yang membawa maksud yang berbeza-beza. Okey, sekarang awak sila lihat, tengok contoh yang pertama dalam surah Al-Mutaffifin. Kalau kamu tengok yang cikgu gariskan tu, pertama sekali yashhadu, yang bermaksud dilihat ataupun disaksi.
Dalam surah At-Talaq, ashhidu yang bermaksud saksi. Begitu juga dalam surah Al-Munafiqun, tashhadu yang bermaksud sumpah. Maknanya syahadah tapi maknanya yang bermaksud yang berbeza-beza. Okey, sekarang lihat muka surat 27. Murid-murid, kamu faham tak syahadah yang kamu ucapkan setiap hari? Ya. Jadi setiap kali kamu ucapkan dalam sembahyang, ya, setiap kali kamu ucapkan seharian, kamu cuba fahami apakah maksud asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ya. Jadi apakah yang terkandung di dalam kalimah syahadah tersebut? Ya. Antaranya yang terkandung dalam kalimah syahadah, awak tengok yang pertama tu, kita mengaku bahawa Allah itu Tuhan kita. Tuhan seluruh alam, tiada Tuhan selain Dia, bersifat esa iaitu tunggal. Itu kita kena mengakui akan keesaan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita mengakui dan mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah rasul kita. Rasul yang menjadi ikutan, yang setiap ajarannya kita menjadikan amalan. Itu dia, ya. Yang ketiga, kita kena bertanggungjawab setiap syahadah yang kita ucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita kena bertanggungjawab. Yang kita nak naik saksi hanya pada Allah. Hanya Allah saja yang kita sembah. Kita bertanggungjawab. Kalau lain yang kita sembah, itu maknanya kita tak bertanggungjawab apa yang kita saksikan. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hanya Nabi Muhammad saja yang dilantik sebagai pesuruh Allah. Itu dia dalam syahadah ni. Okey, tanggungjawab kita apabila kita telah memahami syahadah ini, maka kita mengikutlah segala ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sebarang keraguan. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, murid-murid. Okey, kita lihat muka surat 28. Apa yang dikatakan itu? Syahadah yang benar dan palsu. Syahadah di sini ada dua maksud. Yang pertama, syahadah yang benar. Yang kedua, syahadah yang palsu. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan syahadah yang benar? Syahadah yang disebutkan lahir dari hati yang ikhlas ataupun tasdiqul qalbi. Itu dia. Yang kedua, dilafazkan dengan lidah atau disebut dengan lisan. Al-iqraru bil lisan. Yang ketiga, mengakui dengan tegas dan tuntas. Pengakuan yang tegas dan tuntas ni apa maknanya, ya? Iaitu pengakuan ini sesuatu yang tidak bertentangan dengan syahadah. Itu dia. Okey, itu makna syahadah yang benar. Okey, lihat muka surat 29. Apakah yang dimaksudkan dengan syahadah yang palsu? Okey, syahadah yang palsu ni apa dia, murid-murid? Syahadah yang palsu ni iaitu syahadah yang bertentangan dengan syahadah yang benar. Itu dia makna syahadah yang palsu. Syahadah yang negatif, yang tidak memenuhi syarat-syarat, seperti syahadah orang munafik yang suka berbohong ketika mereka mengakui Nabi sebagai Rasul. Dia mengaku Nabi sebagai Rasul, tetapi dia mendustakan apa yang diucapkan itu. Okey, itu dia keterangan mengenai syahadah yang negatif.
Okey, kita sambung muka surat 29, syarat-syarat syahadah. Awak tengok syarat-syarat syahadah dekat sini ada 6. Iaitu hendaklah syahadah itu dilafaz mengikut susunan, iaitu didahului oleh syahadah yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian diikuti syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya ikut susunan. Yang kedua, hendaklah syahadah itu dilafazkan dengan berturut-turut. Syahadah yang pertama jangan diberikan masa yang lama baru nak sebut yang kedua. Terus saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah betul mengikut syarat. Yang ketiga, hendaklah faham akan makna kedua-duanya. Kena faham maknanya. Asyhadu alla ilaha illallah, apa maknanya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa maknanya? Yang keempat, hendaklah menafikan dan menolak segala perkara yang menyalahi maksud syahadah. Yang kelima, hendaklah menggunakan kalimah asyhadu pada kedua-dua syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh nashhadu alla ilaha illallah, yashhadu alla ilaha illallah, tak boleh. Mesti asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang keenam, hendaklah yakin akan kebenaran kedua-dua syahadah tanpa ada sebarang keraguan. Yakin kalimah ini adalah kalimah syahadah. Itu dia. Okey, kita sambung muka surat 29, bawah tajuknya 7 syarat-syarat penerima syahadah. Okey. Yang pertama sekali, ilmu, mesti ada ilmu. Yang kedua, muka surat 30. Mestilah yakin. Yakin. Dengan sepenuh hati. Yang ketiga, qabul, menerima dengan sepenuh hati, dengan jujur tanpa paksa kalimah yang awak ucapkan tu. Yang keempat, menurut perintah. Maknanya apabila awak dah mengucap 2 kalimah syahadah, awak dah menyaksikan yang Allah itu Tuhan kita, maka awak kena melaksanakan. Allah Ta'ala tuntut kita melaksanakan syahadah yang awak ucapkan itu. Apa dia yang kena laksanakan? Kita mesti kena laksanakan tugas kita, taat perintah Allah. Sembahyang, puasa, zakat, itu kena laksanakan. Dan mengikut apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Menyuruh melakukan segala kebaikan. Amar ma'ruf, tinggalkan yang nahi mungkar. Okey, yang kelima, tasdik, mengakui kebenaran kandungan syahadah tanpa ragu-ragu. Kita mengakui itu adalah kalimah yang benarnya kalimah syahadah. Okey. Itu muka surat 30. Okey, lihat muka surat 31. Tahap syahadah. Ada berapa tahap-tahap syahadah? Okey, kalau kita lihat dalam kitab ni, tahap syahadah ada 4. Yang pertama, syahadatul muslimin. Yang kedua, syahadatus salihin. Yang ketiga, muka surat 32, syahadatus syuhada. Muka surat 34, syahadatus siddiqin. Yang pertama, yang dikatakan syahadatul muslimin. Apa yang dikatakan syahadatul muslimin? Iaitu syahadah orang Islam awam. Orang awam ni orang yang macam mana? Orang yang macam kita. Meliputi orang mengucap syahadah. Orang-orang awam ni semua mengucap syahadah dan mengamalkan kewajipan rukun Islam. Dia sembahyang, dia puasa, dia tunaikan zakat. Orang awam macam kita. Dan tidak mengamalkannya. Ada juga yang ucap syahadah tapi tak sembahyang. Ada juga orang yang sembahyang tapi tak puasa. Ada yang puasa tapi tak sembahyang. Juga mereka yang melakukan maksiat. Tu dia orang awam, dia puasa, dia sembahyang tapi dia melakukan maksiat. Itu dia namanya syahadah orang awam. Dan tidak melaksanakan tuntutan Islam sepenuhnya. Itu syahadah orang awam. Maknanya syahadah ini syahadah yang lemah. Dia sembahyang, dia puasa tapi melakukan maksiat. Kalau boleh kita kena jauhi sifat-sifat ini. Kena perbaharui, kena perbaiki amalan kita supaya kita ni jangan menjadi syahadah muslimin ni. Maknanya syahadah ini longgar sikit syahadahnya.
Yang kedua, syahadatus salihin. Apa dia syahadatus salihin? Ni tinggi sikit syahadahnya. Syahadah orang Islam yang soleh. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang soleh, yang mengucap syahadah dan mengamalkan ajaran Islam yang fardu. Fardu solat cukup, fardu ain dan fardu kifayah dilakukan dengan baik, dan yang sunat, yang sunat pun dilakukan, dan menjauhi perkara-perkara yang makruh dan haram, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Segala amalannya menjadi bukti akan kebenaran syahadahnya. Mudah-mudahan kita ni tergolong daripada orang yang salihin. Yang ketiga, syahadatus syuhada. Tengok muka surat 32 ya. Apa yang dikatakan syahadatus syuhada? Syahadatus syuhada iaitu syahadah orang Islam yang mengucap syahadah dan mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan melakukan jihad fi sabilillah. Ni yang paling tinggi ni. Melakukan jihad fi sabilillah dengan jiwa dan harta. Dia sanggup mati untuk Islam. Dia sanggup menyerahkan hartanya untuk Islam. Tu dia ya. Yang keempat, syahadatus siddiqin. Ni paling tinggi syahadah ni. Apa dia tu? Syahadah orang yang telah melaksanakan tuntutan syahadah golongan salihin dan syuhada, dan meningkatkan keimanan dan amalannya serta mengorbankannya. Seluruh perjalanan hidupnya, amalannya dikorbankan untuk mempertahankan kebenaran dan keutuhan Islam, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, hebat sangat dia ni. Golongan ini, syahadatus siddiqin ini adalah hebat sangat. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Siapa dia mereka ni? Mereka yang sebenarnya yang dimaksudkan ni adalah dengan ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Yang telah diterangkan dalam ayat 18 surah Al-Imran. Mereka mewarisi syahadatul haq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengakui kebenaran apa sahaja yang disampaikan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sebarang keraguan. Tu ya. Jadi murid-murid, kita sebagai seorang Islam hendaklah memperbaiki syahadah kita daripada hari ke hari, daripada syahadatul muslimin kepada syahadatus salihin. Mudah-mudahan kita dapat ke syahadatus syuhada. Mudah-mudahan lagi ya Allah dapat ke syahadatus siddiqin. Mudah-mudahan ya murid-murid. Okey, sekarang kita tengok strategi menghayati syahadah. Macam mana kita nak menghayati syahadah kita. Yang pertama, tahu dan yakin akan apa yang disaksikan. Yang kedua, tahu dan yakin yang berdasarkan ilmu menimbulkan kesedaran dan keinsafan. Yang ketiga, daripada ilmu dan pengiktirafan terbentuklah iktikad yang benar dan tuntas. Yang keempat, ilmu, pengiktirafan dan iktikad yang tuntas tanpa ragu membentuk jiwa hamba yang merdeka dan bebas daripada perhambaan selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi murid-murid, setakat ini yang cikgu nak sampaikan. Jadi harapan cikgu kamu dapat faham apa yang cikgu sampaikan. Kalau kamu tak faham, kamu ulang dan ulang supaya kamu dapat memahaminya. Dan insya-Allah lepas ini cikgu akan bagi beberapa soalan untuk kamu jawab. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.